Buletin Didik 3 Julai bersama saya Zaiti Zubir. 93 projek baharu dan sambungan bagi pembangunan sekolah serta institusi pendidikan di negeri Perak. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, projek berkenaan demi kelangsungan sektor pendidikan yang juga menjadi keutamaan kerajaan. Selain daripada itu, pendidikan juga amat penting bagi menjamin masa depan keluarga Malaysia. Di Perak, terdapat 93 projek baru dan sambungan bagi pembangunan sekolah serta institusi pendidikan dengan kos keseluruhan sebanyak RM936.55 juta. Akibat virus COVID-19. Sebelum meninggal dunia, bapanya bekerja sebagai dengan suami dan pada 10 tahunnya. Dan kini ibunya bekerja sebagai ejen insurans untuk belakangan ini. Semoga sumbangan Yayasan Keluarga Malaysia hari ini menjadi pembakar keazaman kepada anak-anak ini. Yayasan Keluarga Malaysia Reruai Kementerian Pendidikan KPM dalam siri jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Perak Darul Rizwan yang berlangsung selama 3 hari mendapat sambutan luar biasa. Antara pengisian program di Reruai KPM ialah membawa penampilan khas demonstrasi robotik teroka cipta Bitara daripada Pusat Genius atau Pintar Negara Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Turut hadir pada acara siang tadi ialah Timbalan Menteri Pendidikan Datuk Dr. Mahan Sun. Selain itu, Reruai KPM juga menyediakan beberapa lagi program menarik seperti Bual Bicara KPM Mencipta Masa Depan bersama College Vocational, Perkhidmatan Pendidikan Khas dan Jom Masuk Matrikulasi. Acara yang berlangsung di Litar Datuk Sagor, Pasir Salah ini berakhir hari ini dengan jayanya. Majlis perasmian penutup dilakukan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD di Johor semakin pulih apabila jumlah kes yang direkodkan menurun dengan ketara sejak beberapa minggu yang lalu. Jabatan Kesihatan Negeri memaklumkan hanya 366 kes dicatatkan minggu ke-26 berbanding 1,503 kes pada minggu ke-21. Sepanjang minggu lalu, sebanyak 28 tadika dan tabika di seluruh Johor diarah tutup apabila terdapat penularan kes di premis berkenaan. Bagaimanapun, semua premis terbabit dibenarkan kembali beroperasi selepas proses sanitasi. Sejak Mei lalu, Johor antara negeri yang mencatat peningkatan kes HFMD paling tinggi iaitu lebih 6 kali ganda berbanding tempoh yang sama tahun lalu. Kebanyakan kes yang direkodkan membabitkan kanak-kanak bawah umur 6 tahun iaitu sebanyak 614 kes diikuti umur 7 hingga 12 tahun sebanyak 22 kes. Manakala selebihnya berumur lebih daripada 13 tahun. 100 pelajar asnaf terima bantuan persekolahan sumbangan oleh Yayasan Pelajaran Mara YPM disampaikan pengerusinya Datuk Muhammad Razman Yaakob. Bantuan persekolahan kepada 100 pelajar asnaf dari Kolej Sultan Abdul Hamid ini bertujuan membantu meringankan bebanan pelajar dan keluarga memandangkan keadaan semasa yang menuntut ibu bapa berjimat cermat ekoran kenaikan harga barang di pasaran. YPM juga berharap dengan bantuan yang dihulurkan tidak akan menjejaskan proses pembelajaran pelajar berkenaan terutamanya yang sedang melakukan persiapan untuk peperiksaan utama tahun ini. Kebolehan menguasai lebih daripada satu bahasa membawa kelebihan dan menjadi jambatan penghubung dalam era globalisasi kini. Segmen aktiviti minggu ini meninjau pelancaran Bulan Bahasa 2022 oleh Sekolah Kebangsaan Seri Perlis Kangar sebagai usaha ke arah kemenjadian murid yang multilingual. Program ini memberi tumpuan kepada kemahiran berbahasa di dalam bahasa Melayu, Inggeris dan Arab. Objektifnya mahu memperkasa lagi 3 bahasa yang dipelajari murid di sekolah selain melihat kemampuan mereka, khususnya murid tahun 6 menguasai 3 bahasa ini. Budak-budak yang darjah 3 pun saya nampak ada improve dah untuk berbahasa Arab kerana kita pun ada cikgu yang ada kepakaran untuk mengajar mereka, membimbing mereka untuk dalam bahasa Arab, bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu.
Memasuki tahun kedua penganjuran, ia melibatkan hampir 400 murid di sekolah itu. Melaluinya, sekolah akan menganjurkan pertandingan penulisan dan pertuturan, antaranya seni tulisan khat dan pantun bagi menilai penguasaan murid terhadap ketiga-tiga bahasa itu. Bagi murid, kebolehan menguasai bahasa lain selain bahasa ibunda dapat meningkatkan keyakinan diri dan dapat mempelajari kepelbagaian budaya di dunia tanpa batasan. Sebab nak belajar bahasa Arab lain, sebab nak belajar lain pada bahasa lain. Macam best. Taklah susah sangat. Kalau di rumah tak, okey lah, boleh lah. Sebab nanti bila kita besar, kalau kita pergi ke mana-mana ke, jumpa orang asing ke, tanya pasal negara kita, bagi kita cakap bahasa mereka. Try nak beritahu. Negara kita ni, orang-orang ni bolehlah cakap berbagai bahasa. Taklah hanya bahasa Melayu saja. Pendidikan antara sektor paling teruk terjejas ekoran penularan COVID-19 apabila sekolah dan universiti terpaksa ditutup selama 2 tahun. Antara yang paling terkesan ialah penuntut antarabangsa yang menyambung pengajian di negara luar apabila sempadan terpaksa ditutup. Untuk itu, satu kolokium khas anjuran UOW Malaysia KDU diadakan bagi membincangkan persediaan yang perlu dilakukan pihak pengurusan universiti sekiranya pandemik berulang. Kolokium bertajuk Australia-Malaysia Education Industry Opportunity Knox mengumpulkan pihak pengurusan universiti-universiti swasta Australia di Malaysia, iaitu University of Wollongong, Australia, Monash University Malaysia, Swinburne University of Technology Sarawak dan Ketin University Sarawak. One of the great things that has happened during the pandemic has been the emphasis on the power of innovation and technology. So even though we have our bricks and mortar campuses here in Malaysia, we're also wanting to expand our collaboration across all of our campuses, enabled by technology. Kolokium turut memberi penekanan kepada perbincangan tentang perubahan struktur yang perlu dilakukan. This collaboration where you have the best of the both worlds, right? The top lecturers lecturing the students, sharing their global experiences with the students. These are tremendous benefit to the students who are there to seek knowledge, seek experience, seek what's going to be the bigger picture going forward. Pada sesi soal-jawab, panel turut berkongsi pengalaman dan inisiatif mereka mendepani kesan pasca pandemik. Bersua kembali, sebagai usaha menyerlahkan bakat pelajar dalam bidang reka bentuk pembuatan automotif dan inovasi, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menganjurkan formula Motorsport Education Competition FMEC 2022 di Litar Lumba Rakyat Kuala Selangor siang tadi. Pertandingan yang julung kali diadakan ini turut memberi peluang kepada pelajar menimba pengalaman dan pengurusan pasukan dan aspek keselamatan sukan permotoran. Menurut Dekan Fakulti Teknikal dan Vocational FTV UPSI, Dr. Muhammad Azlan Muhammad Hussein, 19 pasukan menyertai pertandingan ini melibatkan Politeknik, Kolej Komuniti, Pusat Giat Mara dan Institut Latihan Kemahiran. Selalunya kita belajar mekanikal melalui teori dan praktis, tapi sekarang kita hasilkan projek sebenar. Kita minta dia hasilkan satu jentera 135cc untuk kita uji dari segi reka cipta dan kita test di lapangan. So hari ini kita akan buat ujian kepantasan 19 institusi Tibet yang menghantar wakil-wakil mereka. Tambahnya, sambutan yang diterima sangat menggalakkan sekaligus memberi petanda positif kemampuan pelajar menguasai teknologi masa kini serta kepakaran yang dimiliki mereka. Justru pihak UPSI berhasrat ingin menganjurkan pertandingan ini secara berkala bagi meningkatkan penghasilan reka bentuk terutama dalam bidang automotif dan inovasi dalam kalangan pelajar. Hadiah keseluruhan bernilai RM10,000 menanti pemenang pertandingan ini.
Sambutan hangat terhadap filem Mat Kilau, Kebangkitan Pahlawan membuktikan bahawa kisah mengenai kehebatan tokoh pejuang dalam menentang penjajah mampu menarik perhatian umum. Justru Jabatan Muzium Malaysia bersedia membantu mana-mana pihak yang berhasrat mengangkat genre yang sama ke layar perak, termasuklah kisah ketokohan Tengku Menteri Ngah Ibrahim dari Perak. Pameran menelusuri jejak Tengku Menteri Ngah Ibrahim sedang berlangsung di Muzium Matang Taiping. Pameran memberi fokus kepada catatan sejarah membabitkan tokoh pejuang abad ke-19 di Perak yang juga seorang pentadbir serta pengusaha biji timah yang berjaya di daerah Larut ketika itu. Selain membina Kota Ngah Ibrahim yang lengkap dengan tembok batu di Matang untuk dijadikan pusat pentadbiran, beliau juga menubuhkan pasukan polisnya sendiri yang diketuai Kapten Speedy. Jadi dari segi tokoh kewibawaannya tu dia agak sempurna lah, sebagai ahli politik, sebagai seorang pentadbir, sebagai tokoh masyarakat, seorang ekonomi, usahawan dan sebagainya, banyak lagi lah. Dan sebenarnya Ngah Ibrahim ni bukan biji timah saja, tapi dia juga ada hasil-hasil perusahaan lain, kopi dan bagai-bagai lah. Justru dengan ketokohan yang dimiliki, Jabatan Muzium sedia membantu mana-mana pihak yang mahu mengangkat kisah kehebatan Ngah Ibrahim ke layar perak. Lebih-lebih lagi, riwayat hidupnya berkait dengan permulaan campur tangan penjajah British di Tanah Melayu. Bagi orang besar jajahan Larut, Matang dan Selama yang juga cicit kepada Ngah Ibrahim, Datuk Wan Muhammad Isa Wan Muhammad Razali, pihaknya juga sedia memberikan kerjasama bagi merealisasikan pembikinan filem mengenai tokoh itu. Dah banyak pihak telah berjumpa dan berbincang mengenai pembikinan filem mengenai Ngah Ibrahim, tapi hanya setakat sembang saja. Bila diketengahkan jadi sekat jalan, langsung hilang idea tu. Ngah Ibrahim meninggal dunia di Singapura pada 1895 dan dikebumikan di Pusara Aljunied. Pada tahun 2006, pusaranya dipindahkan ke perkarangan Muzium Matang. Sebuah kawasan paya terbiar yang dahulunya diusahakan untuk tanaman padi, kini menjadi tarikan kepada peminat ikan air tawar. Paya berkeluasan 40 hektar dan terletak di Kampung Kuala Wau Maran di Pahang itu dijadikan sebagai tempat pembiakan pelbagai spesies ikan air tawar. Usaha itu dilakukan oleh Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung JPKK Kampung Kuala Wau dengan kerjasama Jabatan Perikanan Pahang. Lebih 300,000 ekor benih ikan dilepaskan di dalam paya ini sejak tahun 2019 bagi memastikannya mempunyai kepelbagaian spesies ikan. Antaranya ikan kerai, jelawat, patin, haruan, toman, lampam dan temalian. Buat pertama kalinya paya ini dibuka kepada pengunjung dalam satu pesta menjala ikan air tawar. Namun mereka hanya dibenarkan menggunakan jala dengan sedikit bayaran. Hampir 2,000 peserta menyertainya termasuk dari Selangor, Terengganu dan Negeri Sembilan. Dia gembira lah sebab tadi dengar top ranking mula-mula 6 kilo. Jadi tak menyangka lah yang ni boleh kami yang dapat. Kami turun tadi pukul 8 lah start daripada tu. Pukul 11 kami hantar sini. Terdapat 7 tempat pembiakan ikan seperti ini di Pahang, iaitu 4 di Temerloh, 2 di Lipis dan 1 di Maran. Bertemu kembali. Sesuai kemampuannya, anjing penghidu juga mampu mengesai USB microchip dan peralatan lain komputer seperti cakra keras. Ia antara himpunan terbaru kebolehan anjing penghidu selain mengesan bahan larangan dan barang seludup. Program dibuat pihak berkuasa Polis Australia bagi tujuan membantu mereka memerangi jenayah keganasan dan penderaan kanak-kanak. Ia membantu pihak berkuasa mencari barang yang kemungkinan terlepas pandang oleh mereka dalam operasi mencari.
The dogs that we currently have out there predominantly search for USBs, microchips, any form of digital media that carries memory. Menurut Holmes, alat penyimpanan digital yang diperolehi oleh anjing berkenaan boleh digunakan untuk perbicaraan di mahkamah atau setidak-tidaknya mengandungi fail bagi mengesan identiti penjenayah. Hanya anjing yang memiliki keistimewaan tersendiri layak untuk menjalankan tugas itu. We require the top 1% of dogs that we see through the program to succeed in this discipline. Mereka akan mula menjalani latihan sejak berusia 9 minggu. Selepas 3 bulan, baru mereka layak menjalankan tugas. Dan jika mereka melakukan tugas itu dengan cemerlang, mereka akan diberi hadiah untuk bermain dan bergerak bebas. Setakat ini, sebanyak 328 barangan dijumpai oleh kumpulan anjing penghidu itu daripada 74 operasi yang ditugaskan untuk mereka. Bermula dengan Canberra dan berikutan keberkesanannya, program itu kini diperluaskan ke Victoria, Australia Selatan dan Australia Barat. Guna telur palsu untuk melindungi penyu. Itu antara yang dilakukan aktivis Australia bagi menyelamatkan spesies penyu dan pada masa sama dapat memastikan haiwan pemangsa seperti burung camar dapat hidup. Inisiatif itu diketuai oleh Perkhidmatan Hidupan Liar dan Taman-Taman Queensland. Kajian mereka mendapati kemunculan burung camar memberi ancaman kepada hidupan liar asal di bahagian selatan terumbu karang besar. Mereka yakin langkah itu dapat membendung pertambahan burung camar dan pada masa sama melindungi spesies lain yang sering dijadikannya mangsa seperti anak penyu dan anak burung lain. Jumlah burung camar semakin meningkat kerana pengunjung turut memberikan mereka makan. What they do is they remove the eggs and then they put pandanus seeds. Have you seen pandanus seeds? They look like eggs. Seperti Servino, hampir setiap pemandu pelancong di selatan terumbu karang besar ini turut menasihatkan pengunjung supaya tidak memberikan makanan kepada burung camar. Adik-adik, di sebelah saya ini merupakan ukiran batu terakota atau dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Adik-adik nak tahu tak kenapa dinamakan sebagai arca Buddha duduk? Adik-adik boleh tengok, kalau tengok ukiran batu terakota ini, dia ada gambaran atau ukiran berupa seorang Buddha yang sedang duduk atau bersila. Jadi sebab itu dinamakan sebagai arca Buddha duduk. Arca ini telah dijumpai di tapak 21/22 di Lembah Bujang Kedah. Dan artifak ini juga merupakan salah satu daripada objek warisan kebangsaan pada tahun 2009. Arca ini mempunyai langgam yang mirip dengan arca-arca Buddha zaman Chola dari India Selatan pada abad ke-10 atau awal abad ke-11. Dan juga arca ini dianggarkan berusia antara 1000 hingga 1100 tahun. Dan jumpaan ini juga menggambarkan atau menunjukkan bahawa terdapatnya pengaruh Buddha di kerajaan Kedah Tua pada suatu ketika dahulu. Sukan pemain Denmark Victor Axelsen nyata berada pada kelas tersendiri apabila berjaya merangkul gelaran sulung di Terbuka Malaysia. Pada perlawanan akhir yang berlangsung petang tadi, Axelsen menewaskan pemain Jepun Kento Momota 21-4, 21-7. Ini juga kejuaraan ketiga berturut-turut oleh Axelsen dalam tempoh sebulan selepas Terbuka dan Masters Indonesia. Kali terakhir pemain di luar Asia menjuarai Terbuka Malaysia ialah pada 2007 menerusi Pitgate juga dari Denmark. Kejayaan itu membolehkan Axelsen membawa pulang hadiah wang tunai $47,250 Amerika atau kira-kira RM208,000, manakala Momota menerima $22,950 Amerika atau kira-kira RM101,000. Sementara itu, ketiadaan penampilan pemain negara di perlawanan akhir Terbuka Malaysia hari ini sesuatu yang merugikan. Peluang beraksi diiringi sokongan padu penyokong sendiri menjadi sebaliknya buat pemain negara. Paling hampir melakukannya ialah Canberra Gula Laki Negara menerusi gandingan utama Aaron Chia, So Hui Yi dan Goh Zefei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani. Kedua-duanya menunjukkan aksi memberangsangkan dari awal sewaktu saingan bermula, sekaligus membawa momentum mantap untuk menghadapi mana-mana pencabar yang ditemui. Tetapi kegagalan mengawal situasi genting menyebabkan panik, memusnahkan impian dan perancangan yang dibawa. Dia sepatutnya mainkan bisa tengok itu
lawan sudah tunggu, lawan sudah main apa, asik-asik ke situ terus. Jadi macam main tak ada idea, main macam orang okey, kamu hantam saya sajalah. Macam itu. Ini yang saya tak faham, ya. Ini saya tak apa yang dalam pikiran mereka, apa mereka sudah terpikir terlalu jauh ini kalau lepas ini. Ya itu kita lihat yang mereka happen, yang mereka kalahkan pemain hebat itu semua di first round, second round, quarter final. Tapi pergi ke semi final langsung hilang itu semua. Ini yang memang saya punya homework lah untuk find out apa dalam fikiran mereka di saat kita sudah sampai di separuh akhir. Inilah kerja rumah yang perlu diselesaikan Rexy Mainaki selaku pengarah kejurulatihan bergu dengan mensasarkan perubahan sikap pemahaman taktikal termasuklah kekuatan mental anak didiknya. Penampilan Anna Cheong, Tioh Mei-zing pula sedikit sebanyak memberikan sedikit sinar menerusi permainan memberangsangkan hingga berjaya menjinakkan jago dunia untuk ke suku akhir mendahului rakan sepasukan lain. Ketika bahagian beregu ada menunjukkan peningkatan, pemain perseorangan negara pula seakan tenggelam ketika bermain di tempat sendiri. Kemaraan terbaik di suku akhir bukanlah pencapaian membanggakan. Yang pasti, kebergantungan terhadap pemain tertentu terus menjadi penyakit yang menghantui masa depan negara. Saya rasa kita ada pemain muda yang berkeupayaan, tapi juga mereka baru masuk senior. Kita perlu mengambil sedikit waktulah untuk membenakan mereka. Dan Gio memang sempat untuk mengikut rentak sebagai pemain nombor 2 dalam kita punya pandangan selepas mungkin sejarah dan atau pasal sekarang tengah tiada lah. Tapi dari Jiung dia ada sendiri punya misi dan di belakang Jiung memang kita ada third layer punya pemain yang kita akan terus push. Kedudukan Johor Darul Takzim JDT selaku skuad paling bernilai dalam Liga Malaysia sedikit tercemar. Perlawanan ke-9 Liga, JDT yang juga juara Liga Super 8 kali berturut-turut cuma seri 1 sama dengan tuan rumah Melaka United. Di sebalik dikelilingi ramai pemain Melaka, JDT masih mampu membuka jaringan menerusi percubaan rendah Leandro Valequez pada minit ke-27. Minit ke-39 berpunca satu sepakan sudut. Kali ini giliran Justin Bass menjadi tumpuan hasil gol penyamaan Melaka. Peluang terbaik JDT untuk kembali di depan, lorongan daripada Arif Aiman gagal disambar rakan sepasukan. Keputusan muktamad dari Stadium Hang Jebat, Melaka United 1, JDT 1. Mengakhiri buletin didik, saksikan visual kubu-kubu kuno yang pernah menjadikan wilayah WZZ di Maghribi antara tarikan pelancong dan lokasi penggambaran filem. Kedudukannya kini semakin terabai berikutan kurangnya kerja pemeliharaan. Dengan itu saya Zaiti Zubair, Assalamualaikum dan salam hormat.